Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, saya daripada Grup 4 akan menerangkan tentang tingkat harga umum dan inflasi. Dalam satu topik ini, kita kena faham kaitan dengan tingkat harga, kenaikan harga umum, apa itu RHP, Indeks Harga Pengguna, dan juga cara pengiraan kadar inflasi dengan menggunakan Indeks Harga Pengguna. Okey, dalam tingkat harga ini, kita akan merujuk kepada tingkat harga umum bagi satu bakul barang dan perkhidmatan, iaitu satu kumpulan barang dan perkhidmatan. Nanti kita akan faham apa itu satu kumpulan barang dan juga perkhidmatan. Terusnya ialah kenaikan harga umum. Kenaikan harga umum secara keseluruhannya ke atas kebanyakan jenis barang dan perkhidmatan yang dijual beli dalam ekonomi. Maksud semua barang ni akan berlaku kenaikan harga. Tapi kebanyakan jenis barang tertentu akan berlaku kenaikan harga. Tingkat harga umum ni kita dapat ukur menggunakan indeks harga pengguna. Pembinaan ISP ini pada asasnya adalah dari sekumpulan harga barang dan perkhidmatan yang digunakan oleh kebanyakan isi rumah seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, tempat kediaman, bahan api, penghutan, perubatan dan perkhidmatan lain. Ini bermaksud barang yang kita selalu guna dalam kehidupan seharian kita. ISP ini adalah satu kaedah untuk mengukur dan menentukan kadar inflasi. ISP ini mengambil kira bakul barangan perkhidmatan secara am dikelaskan berpandu kepada klasifikasi pengguna individu mengikut tujuan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Di Malaysia, terdapat 12 kumpulan barangan dan perkhidmatan, iaitu bakul yang sebut tadi, yang diambil kira dalam pengiraan ISP. Okay. Bakul yang pertama, contohnya, makanan dan minuman bukan alkohol. Bakul yang kedua, itu kumpulan kedua, minuman, alkohol dan tembakau. Yang ketiga, pakaian dan kasut. Yang keempat, perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain-lain. Yang kelima, hiasan, perkakasan dan penyenggaraan isi rumah. Yang keenam, kesihatan. Yang ketujuh, pengangkutan dan lain-lain sampailah kumpulan yang ke-12. Harga yang digunakan dalam pengiraan ISP adalah harga runcit tanpa mengambil kira sama ada ia dinyatakan sebagai harga biasa atau harga istimewa. Termasuklah juga semua cukai jualan. Okay, the next slide saya akan terangkan macam mana pengiraan kadar inflasi dengan menggunakan ISP, Indeks Harga Pengguna. Okay, the next slide. Okey, sebelum kita meneruskan cara pengiraan kadar inflasi, kita akan faham dulu apa maksud inflasi. Inflasi adalah satu keadaan yang menunjukkan kenaikan harga pada tahun semasa berbanding dengan harga purata tahun sebelumnya. So, ini bermaksud berlaku perubahan kenaikan harga berbanding dengan harga tahun lepas. Untuk pengiraan inflasi ini, kita akan mengukur dengan menggunakan kadar inflasi. Okey, contoh formula yang seperti dalam slide ini. ISP tahun semasa tolak ISP tahun lepas, kita akan dapat perubahan pertusan tahunan dalam satu indeks harga umum, dan kita akan bahagi dengan ISP tahun lepas dan darab dengan 100. So, jawapan dia akan dapat dalam bentuk peratusan. Okey, contoh pengiraannya. Okey, diberi ISP tahun 2007 iaitu sebanyak 120, 120 dan ISP tahun 2008 iaitu 125, 125. So, ISP tahun semasa iaitu 2008, 125 tolak dengan ISP tahun lepas iaitu ISP tahun 2007 sebanyak 120 bahagi dengan ISP tahun lepas iaitu 120 darab dengan 100, maka kita dapat 4.2%. So, di sini bermaksud kadar inflasi tahun 2008 adalah 4.2%. Jenis-jenis inflasi dan cara mengatasinya. Secara umumnya terdapat 3 jenis inflasi. Yang pertama, inflasi tarikan permintaan. Yang kedua, inflasi tolakan kos. Dan yang ketiga, inflasi diimport. Inflasi tarikan permintaan. Inflasi tarikan permintaan berlaku disebabkan oleh kenaikan permintaan agregat AD. Untuk mengatasi inflasi jenis ini, dasar fiskal menguncup dan dasar monetary menguncup boleh diamalkan. Langkah-langkah dasar monetary menguncup. Meningkatkan kadar bunga. Bank Perdagangan meningkatkan kadar bunga pinjaman kepada individu dan pelabur. Jadi perbelanjaan, penggunaan dan pelaburan akan menurun, maka harga juga akan menurun. Oleh itu, inflasi tarikan permintaan dapat diatasi. Seterusnya, operasi pasaran terbuka. Bank Perdagangan akan membeli surat jaminan kerajaan, maka dana yang boleh dipinjamkan kepada individu dan firma akan berkurang. Oleh itu, penawaran wang di dalam ekonomi akan berkurang dan kuasa beli akan berkurang, yang akan menyebabkan harga pun berkurang. Seterusnya, menaikkan kadar diskaun. Kadang-kadang Bank Perdagangan membuat pinjaman kepada Bank Pusat dengan menjual surat jaminan milik Bank Perdagangan. Langkah ini dinamakan diskaun surat-surat jaminan. Jadi, Bank Pusat akan menetapkan kadar diskaun tertentu dalam peratusan tertentu. Bank Pusat berhak meletakkan kadar diskaun yang rendah jika ingin membantu Bank Perdagangan. Malah berhak juga meletakkan kadar diskaun yang tinggi jika ingin menjaga penawaran wang yang berlebihan. Dengan kadar diskaun yang tinggi akan menyebabkan keupayaan Bank Perdagangan untuk membeli pinjaman terbatas. Seterusnya, kawalan kredit. Bank Pusat menaikkan bayaran deposit dan memendekkan tempoh pinjaman. Dengan langkah ini, Bank Pusat bukan sahaja dapat memastikan jumlah bekalan wang dalam ekonomi, malah boleh juga mempengaruhi aktiviti perniagaan Bank Perdagangan, khususnya dari segi pinjaman dan pelaburan. Langkah ini dianggap berkesan kerana Bank Pusat dapat mempengaruhi secara langsung kegiatan Bank Perdagangan di samping dapat mengawal bekalan wang dalam pasaran. Akhir sekali, penunjukan moral.
Biasanya Bank Pusat akan mengadakan pertemuan atau mengeluarkan surat keliling memaklumkan keutamaan kerajaan dalam sistem keuangan. Inflasi tolakan kos. Inflasi tolakan kos adalah kenaikan harga barangan dalam ekonomi yang disebabkan oleh kenaikan kos pengeluaran. Untuk mengatasi inflasi jenis ini, beberapa langkah kawalan langsung berikut boleh dijalankan, iaitu menetapkan harga barang-barang tertentu dan mengawal kenaikan gaji dan upah. Langkah-langkah dasar fiskal menguncup. Pertama, menaikkan kadar cukai. Yang kedua, mengurangkan perbelanjaan kerajaan. Okey. Dalam menaikkan kadar cukai terbahagi kepada dua, iaitu cukai korporat dan cukai persendirian. Apabila kadar cukai korporat dinaikkan, akan menyebabkan untung selepas cukai berkurang, maka firma juga akan mengurangkan pelaburan. Oleh itu, AD akan berkurang dan harga akan berkurang. Seterusnya, menaikkan cukai persendirian. Pendapatan boleh guna akan berkurang, maka perbelanjaan pengguna juga akan berkurang. Oleh itu, AE dan AD menurun dan harga akan menurun. Yang kedua, mengurangkan perbelanjaan kerajaan. Seperti mengurangkan perbelanjaan pengurusan pentadbiran kerajaan. Contohnya, menurunkan subsidi kepada pengeluar. Jadi, firma akan mengurangkan pelaburan, menyebabkan AE dan AD menurun dan harga menurun. Seterusnya, menurunkan gaji, upah, kaki tangan kerajaan. Maka, perbelanjaan penggunaan menurun. AE dan AD menurun dan menyebabkan harga P menurun. Inflasi diimport. Apa itu inflasi diimport? Inflasi diimport berlaku apabila negara mengimport barang daripada negara yang mengalami masalah inflasi. Sehubungan itu, harga barang import tersebut meningkat dan menyebabkan kenaikan harga barang dan perkhidmatan di negara yang mengimport. Barang diimport boleh terdiri daripada barang siap, barang separuh siap dan bahan mentah untuk proses pengeluaran. Pengguna biasanya terpaksa membayar harga yang lebih tinggi kerana pengeluar biasanya memindahkan sebahagian peningkatan kos bahan input yang diimport kepada pihak pengguna dengan menaikkan harga jualan mereka. Bagaimana untuk mengatasi inflasi diimport? Inflasi diimport boleh diatasi atau dikawal dengan melakukan kawalan langsung ataupun kempen penggantian import. Kawalan langsung boleh dilakukan dengan cara takrif, iaitu cukai import, ataupun kuota, iaitu had maksimum kuantiti diimport, ataupun dengan cara-cara lain yang bersesuaian bagi mengurangkan kuantiti barang atau bahan yang diimport. Kempen penggantian import pula adalah dengan menggalakkan pengguna untuk memilih barangan tempatan berbanding barangan yang diimport. Selain itu, pihak kerajaan juga perlu memantau barangan yang dieksport agar tidak berlaku kekurangan di pasaran tempatan. Apakah hubungan kadar inflasi dengan nilai wang? Hubungan antara kadar inflasi dengan nilai wang adalah berkadar songsang. Apabila kadar inflasi meningkat, maka nilai wang merosot. Begitu juga sebaliknya. Nilai wang diukur dengan formula indeks nilai wang, iaitu indeks harga pengguna tahun asas dibahagikan dengan indeks harga pengguna tahun semasa dan didarabkan dengan 100%. Contohnya, jika diandaikan tahun asas ialah tahun 2000, maka IHP pada tahun tersebut mestilah 100. Oleh itu, indeks nilai wang pada tahun 2007 dan 2008 adalah seperti berikut. Indeks nilai wang 2007, 100 bahagi 120 didarabkan dengan 100%. Oleh itu, indeks nilai wang bagi tahun 2007 adalah 83.33%. Bagi tahun 2008 pula, indeks nilai wangnya adalah 100 bahagi 125 didarabkan dengan 100%. Oleh itu, indeks nilai wang bagi tahun 2008 adalah 80%.